Okay, so ni taklimat pada petang ni adalah berkaitan dengan Digital Competency Score 2021. Dia ada dua nama lah. Masa awal pelaksanaan dia Standards nama dia. Terus sekarang ni dia dah bertukar kepada Score. Okay. Okay, tarikh pelaksanaan seperti mana dimaklumkan adalah pada 1 Ogos hingga 30 November. So kita bagi masa yang agak panjang untuk perempuan, guru-guru, murid-murid adjust masa ikut kesesuaian sekolah. Kalau dulu kita buat dual zone, ada yang sekolah menengah cuba jawab awal sebab mengejar exam. So dia kata boleh tak? So kita kata ada, kata tak boleh sebab kita takut sesak. Tapi tahun ni kita bagi panjang sebab COVID sama. So kita buat bagi masa tu agak lapang pada perempuan. So perempuan bebas dalam masa Ogos, September, November. Okay, ada 4 bulan tu. So perempuan boleh adjust. Okay. So responden ya. Responden ni pun perempuan kena pilih elok . Tahun 6 adalah 40 orang murid. Responden sekolah menengah tingkatan 3 40 orang murid, tingkatan 5 40 orang murid. Okey, kalau ikut manual tahun-tahun lepas, setiap 20 orang dalam satu kelas, setiap 20 orang satu kelas. Tapi sebab COVID ni, cikgu sekolah pun lama dah tak pergi sekolah kan. Rindu semua tak pergi sekolah. Ada yang mungkin anak murid tak pernah tengok kelas dia macam mana. Hanya nampak dalam Google Classroom je. Okey, so untuk kelas ni, tuan perempuan saya cadang tak perlulah buat 2 kelas, tuan perempuan buat 1 kelas saja. Murid tu boleh terdiri daripada kelas berbeza. Tak semestinya daripada kelas yang sama. So tip lagi satu, DCS ni dia ada isu sikit. Dia hanya boleh main ataupun boleh jawab menggunakan desktop. So kalau pakai handphone, tablet tu kadang-kadang je boleh. So kalau ada masalah, so tuan perempuan kena pastikan murid tu yang ada laptop. So ada soalan, saya tengok. Kalau murid tak cukup 40 macam mana? Cik Asri Acik ni tanya. Okey, kalau tak cukup 40 macam sekolah yang kurang murid, jawab yang takat mana ada je. Kalau sekolah tu ada 10 orang murid je untuk responden kelas tu, letak 10. Ni KPM dia cuba dapatkan responden tu sehabis banyak mungkin lah. Tapi kalau sekolah tu tak boleh dapat, tak perlu nak ulang, nak bagi cukup 40. Takat ada 10, kata sekolah tu ada 5 pun okey, tak ada isu. Okey, ini Cik Zarifah. Okey. Okey, sambil tu kita go through dulu soalan ni. Okey. FC handphone to change desktop, boleh jawab tak? Boleh jawab tapi separuh sebab ada soalan yang perlu buat soalan coding, macam mana nak jawab? Dia kena type dalam tu. So itu saya cakap tu, kena cari murid yang ada laptop. So tuan perempuan boleh buat survey, nanti tuan perempuan pilihlah responden yang bersesuaian. Okey, kita go. Saya tambah sikit Cikgu Hanif. Ya. Dia berkaitan yang pakai peranti tu. Ada sebahagian yang memang dia nak jawab yang tak boleh tu, dia boleh berhentikan setakat tu, kemudian dia sambung dengan laptop, kemudian sambung semula dengan peranti yang mobile lah. Boleh juga sebenarnya. Itu antara idea-idea cadangan yang boleh saya bagilah, bantu untuk rakan-rakan guru. Kalau ada masalah isu peranti ni, kadang-kadang satu soalan memang ada 1-2 soalan yang memang tak boleh desktop view tu, terutamanya yang drag and drop. Satu lagi memang coding tu lah. Okay. Sebab kita punya soalan DCS ni bagusnya dia akan pause ataupun berhenti setakat kalau level 6 dia akan sambung balik level 7 kalau kita login semula untuk murid lah. Okay. Okey, Cikgu Hanif, teruskan. Kita teruskan. Kita mengejar masa sikit. Okey. So ni bilangan responden. Okey, selesai ya. Yang soalan-soalan tadi. Okey. Okey, sekolah rendah hanya untuk tahun 6 je. Ni ada soalan. Ya, untuk tahun 6 saja cikgu. Okey. Untuk log masuk, URL log masuk adalah tcs.moi.edu.my. Tapi bila tuan-tuan log masuk, dia ada isu sikit. SSL dia warna merah. Jangan risau. Ada parent dia message, adakah URL ni selamat? So ni
kita tengah dapatkan info daripada BPM untuk dapatkan SSL lesen ni untuk bagi dia hijau. Sekarang ni dia merah. Tapi jangan risaulah. Data dalam tu insyaAllah selamat. Okey. Ini soalan yang tiap-tiap kali buat pelaksanaan DCS, dia tanya apa ID dengan password. Okey, ingat catat, untuk masuk adalah menggunakan kod sekolah sebagai ID dan kata laluan. Bila cakap ID dan kata laluan, dia tanya kod sekolah, betul ID, tanya kod sekolah apa dia? Kod sekolah juga. Repeat type kod sekolah, dia ajar kod sekolah, memang tak boleh masuk lah. Kod sekolah tu kena cari kod sekolah cikgu. Kami pun tak tahu apa kod sekolah cikgu. Tapi kena selak buku lah baru jumpa. Tuan puan, kalau yang cikgu baru tu boleh rujuk pada cikgu lama kat sekolah tu. Apa kod sekolah? Okey, selepas tu okey, langkah kedua. Lepas masuk kod sekolah, dia akan ada dashboard untuk tuan puan pantau, dia ada progress untuk tengok progress. Dan untuk first time ni kita galakkan tuan puan pergi dulu pada teacher management. Okey. Dalam teacher management dia ada menu teacher list seperti dalam paparan tu. Tuan puan klik butang purple tu, create new teacher. Okey, create new teacher. Nanti kita akan go through hands on. Yang ini tengok slide dulu. Okey. Langkah 3. Okey. Lepas create ID, sistem akan bagi ID sementara. Ini cikgu kena tulis ataupun screenshot ataupun cikgu snap gambar apa-apa kaedah yang supaya cikgu ingat. So memang ID dia adalah random. So cikgu salin ID dia dan password dia. Okey. Langkah keempat, ambil ID random tadi, masukkan, lepas kita salin tu kita lock keluar. Dia akan pergi depan. Okey, tuan puan sign in balik, tuan puan masukkan ID random tu, password pun yang dibagi. Lepas tu dia akan minta cikgu masukkan nombor IC cikgu. Bila masuk nombor IC, ID random tadi dia akan batal, dia akan menggunakan nombor IC tuan puan, cikgu-cikgu semua sebagai ID dan 4 digit terakhir adalah sebagai password untuk masuk sistem itu tadi. Okey, jelas ini untuk kali pertama je. Bila tuan puan dah ada ID tu dah tukar kepada nombor MyKit ataupun nombor IC, dia akan kekal pakai nombor IC. Tapi ada sekolah yang kita dapat tahu, dia kata saya lupa lah, saya dah tukar. Bila kita check dia masih lagi ID random. Maksud dia cikgu tu tak pernah aktifkan lagi. Okey. Selepas masuk, tuan puan first time masuk tak perlu pergi pada dashboard, tuan puan terus pergi pada student management. Buat kelas mengikut panduan KPM. Kalau dulu ada panduan dia suruh buat 2 kelas, tapi kali ni tuan puan buat je 1 kelas. Tak kisah sebab last kali KPM tak tengok pun kelas tu. Kita hanya dashboard, kita ambil maklumat pelajar saja. Kelas tu kita tak tengok pun. Okey. Wujudkan ikut tahun. Wujudkanlah kelas ikut tahun. Kalau kelas tu ada cikgu ada kelas nama mawar, nama bunga, cikgu bubuh je lah situ. Mawar ke bunga ke okey, masukkan. Kalau sekolah rendah dia ada option pilihan tahun 6 saja. Kalau sekolah menengah dia ada pilihan tingkatan 3 dan tingkatan 5. Okey. Saya tengok ada banyak soalan di sana. Okey, sabar sekejap, nanti kita akan go through soalan. Okey. Selepas itu langkah yang ke-7, kelas telah diwujudkan dan klik menu student untuk memasukkan senarai murid sekolah anda. So cikgu kumpul dulu nama pelajar tu kena pastikan betul. So sebab apa? Lepas tuan puan masukkan nama pelajar tu akan dicetak sebagai sijil dia orang dan nombor IC tu dalam sijil dia orang juga. Kalau salah ejaan nama, salahlah sijil tu nanti. So nanti jadi satu kerja admin nak kena betulkan balik senarai-senarai nama tu. So pastikan nama tu ejaannya sebenar dalam surat beranak dia orang ataupun MyKit dia orang. Okey, langkah 8, buat ID pelajar dan upload senarai pelajar secara manual ataupun menggunakan Microsoft Excel. Dekat Microsoft Excel ni dia download Excel tapi masa save tuan puan kena save as CSV. Comma delimited tu. Lepas tu kalau IC budak yang tahun 2000 tu, ini agak sukar sikit lah.
dia sebab dimulakan dengan 08. Dalam Excel ada isu kan, bila letak 08, kosong tu hilang. So tuan perempuan kena tukar lajur tu, jadikan teks dulu baru boleh masuk dan upload. Okay. Tapi ada kat sini rasanya masa COVID tak jadi isu sangat, tapi masa bukan COVID, pelajar tu banyak berpindah. Sistem ni dia cross reference satu Malaysia. Kalau pelajar tu duduk sekolah lama, dia pergi sekolah baru, cikgunya cuba register, memang tak boleh register sebab dia akan detect benda tu di sekolah lama. Kalau dia tak jawab lagi, kita boleh padam. Kalau dia dah jawab, dia kena teruskan di sekolah lama dia. Tapi jangan risau, bila dia habis jawab, dia masukkan, dia keluar terus sijil dia. Dia tak kisah dia duduk sekolah mana pun. Okey. Login murid. Login murid lepas cikgu masuk, sebab kita banyak terima soalan, budak nak jawab tapi cikgu tak register. So jadi isu kat sini lah. Dia kata anak dia minat tapi cikgu dia tak pilih nama anak dia masuk. So ni terpaksalah kita register manual. So bagi pelajar yang nak jawab, tuan puan kena cari betul-betul pelajar yang nak jawab. Sebab kadang-kadang budak tu kita letak suruh jawab tapi budak tu tak minat jawab. Tapi ada budak yang kita letak dia yang minat jawab tapi dia isi tak dapat. So kita banyak terima permintaan lah untuk masukkan senandama pelajar ni yang tak masuk ni masuk dalam ni. Tapi kadang-kadang ada juga tak cukup umur pun nak masuk, bukan darjah 6. Tapi ada yang tanya soalan tadi, ada saya tengok tadi ada soalan. Sekolah dia tak ada darjah 6, mungkin sekolah baru buka. Memang tak perlu jawab, cikgu tunggu tahun depan untuk jawab. Bila dah wujud dah kelas tahun 6 tu. Okay, slide ni nanti saya letak dalam Facebook DCS. Okay. Murid akan jawab sehingga habis 20 peringkat permainan. Okey, sebenarnya benda ni adalah survey dibangunkan oleh MDEC, tapi survey ni dalam bentuk gamification. So budak-budak ni tak perasan kata dia sedang menjawab soalan. Dia dalam bentuk permainan. So bila habis jawab, dia akan keluar penilaian lah. Penilaian tu kami akan proses. Okey, dan mereka akan dapat rencana dan CJ daripada sistem. Rencana ni boleh claim dengan website MDEC. So sistem baru ni dah link. So kalau dapat peringkat tertinggi tu, digital advance, dia dapat CJ. Dia akan tulis kat situ. Kalau dia dapat peringkat rendah, dia tak ada keluar lah peringkat-peringkat dia tu. Dia ada digital advance, digital intermediate dan sebagainya. Okey, sebarang pertanyaan dah habis. Okey, sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai SSTP negeri ataupun USTP daerah masing-masing. Dan kalau ada soalan tambahan yang tuan-tuan baru jumpa ataupun ada isu kat sistem ni, tuan-tuan boleh tanya di fb.me/MOE-DCS. Okey, dekat situ kita ada banyak pegawai dalam tu. Pegawai tu akan cuba jawab soalan tuan-tuan kat situ. Okey.